seterusnya, sekiranya kita menguji bateri yang tadi tu dengan menggunakan multimeter ataupun load tester, kita dah dapat tahu bahawa bateri itu mungkin lemah. Okey, kita boleh buat dua keadaan lah. Satu, kita mengecas bateri tersebut menggunakan pengecas bateri di kedai. Okey, sekiranya kita tersadai di jalan raya ataupun di mana-mana, mungkin kita tak dapat nak hantar pada mesin charger, kita boleh minta bantuan rakan-rakan lain untuk jump start bateri tersebut. Okey, kita imagine bateri yang lemah ni ialah pada sebuah kenderaan yang di mana baterinya telah weak. Jadi kita minta pertolongan kawan kita untuk mengecas bateri kita yang weak tu menggunakan sebuah kenderaan yang lain lah. Okey. Dengan ini, untuk proses ini kita memerlukan satu set jumper kabel positif dan negatif. Kalau lihat di depan ini, okey, saya ada dua jenis kabel, okey, satu positif dan satu lagi negatif. Kalau lihat saiz ataupun jumper kabel yang digunakan, okey, jumper kabel ni bersaiz besar. Okey, dan ini yang diperlukan untuk mengecas bateri tersebut. Untuk jump start kereta lain, kita perlukan satu set jumper kabel untuk kita nak mengecas antara kereta yang baterinya elok ataupun kereta yang baterinya okey kepada sebuah bateri yang rosak lah ataupun bateri yang dead lah. Okey, kita perlukan kabel yang agak baik untuk melakukan proses ini, sebab proses pengecasan ataupun untuk menyalurkan current antara bateri yang baik kepada bateri yang lemah perlu berjalan dengan cepat. Jadi untuk pastikan proses ini dilakukan dengan pantas, kita perlukan satu set kabel yang agak baik lah. So kabel baik ni ditentukan dengan saiz copper yang digunakan lah. So kalau kita lihat ni tebal. Okey, ini memang bagus lah kalau kita gunakan jumper kabel ini untuk mengecas bateri yang flat lah. Okey, so bila kita nak beli jumper kabel untuk kegunaan kereta ke untuk bengkel dan sebagainya, pastikan dia bersaiz yang besar. Okey, kalau kita beli di kedai aksesori, kadang-kadang di kedai aksesori dia akan tulis 200 amp booster kabel. Selalunya di kedai aksesori ni dia punya jumper kabel ni tidak begitu baik. Okey, sebab apa? Sebab dia punya wire yang digunakan ni hanya beberapa wire sajalah, haluslah wirenya. Jadi kalau kita guna ni boleh cas antara bateri yang elok kepada bateri yang lemah, cuma ia akan mengambil masa yang agak panjang lah. Okey, so tidak begitu disyorkan lah. Jadi kalau kita nak menggunakan jumper kabel yang elok, kita boleh melakukan proses ni dengan mudah. Okey, so bayangkan ini merupakan sebuah kereta yang masalah pada baterinya ataupun baterinya telah flat. So kita bayangkan ini merupakan sebuah kereta yang di mana bateri dia telah flat. Okey, kenapa flat? Mungkin reason dia macam tadilah. Mungkin dia lupa nak tutup lampu pada kereta dia, dan the next day dia nak start enjin, tak dapat nak start enjin. Sebab apa? Bateri dia telah habis drain dengan penggunaan lampu tadilah. Jadi kita bayangkan kereta ni yang dah flat bateri, dia meminta bantuan rakannya untuk jump startkan kereta dia lah. So untuk proses ni kita perlukan jumper kabel yang saya nyatakan tadilah. So proses dia agak mudah. Kalau sekiranya ini sebuah kereta, pastikan ada sedikit jarak lah di antara kedua kereta. Jangan rapat lah. Okay, sebab apa tidak boleh rapat? Kita risau akan short lah kalau sekiranya dua-dua kereta ni berdekatan. Jadi pastikan ada satu gap yang sesuai antara kedua kereta. Dan sebelum kita pastikan semua item kita dah okey, contoh bateri pada kereta yang di mana baterinya elok, okey, ini kita panggil good battery dan ini kita panggil weak battery ataupun flat lah. So kita pastikan kita punya position ni betul lah. Okey, so biasanya bila kita buat dalam kedudukan macam ni, bonet ke bonet, mungkin kita akan nampak kawasan bateri tu mungkin akan terbalik. So pastikan tidak berlaku salah klip pada terminal bateri. Okey, contoh dalam kes ni positif kan. Positif kat sini belah sini, tapi positif ni belah sini. Jadi kita kena pastikan benda ni betul. Okey, so pertama kita akan ambil kabel positif dulu sebab saya ajar sebelum ni kita ikat positif dulu. Jadi saya akan ambil pada
bateri yang lemah dulu, positifnya. Okey, saya akan ambil pada bateri yang weak dulu dan letak klip merah ataupun klip positif pada terminal positif, dan seterusnya pada good bateri saya akan buat benda yang sama. Okey. So ini ialah cantuman antara positif dan positif. Pastikan wire dia semua dalam keadaan yang baik. Okey, kemudian untuk negatif pun benda yang sama. Okey. Selalunya untuk negatif ni pada kereta yang negatif ni kita boleh cari selalunya kita perlu cari satu point besi pada kenderaan. Okey, kita klikkan negatif tu pada terminal tersebut lah. Selalunya untuk kereta Proton ataupun apa-apa kereta, dia akan ada satu besi macam ni di mana kita boleh letak kita punya negatif kabel. Okey, so pastikan dia tak bergerak. Dan untuk kabel yang satu lagi pula pada terminal negatif. Okey, sama juga kita letak macam ni. Letak pada tempat yang betul. Okey, kita lihat negatif terus pada bahagian body. Okey, kemudian positif pada bahagian positif good battery. Okey, tujuan kita buat macam ni sebab kita nak pastikan proses ini tidak menghasilkan tidak berlaku surge pada current. Okey, so sebenarnya proses jump start ni kalau ikutnya tidak di-shortkan lah, sebabnya proses ini mungkin boleh menyebabkan voltage yang tidak stabil lah antara kedua-dua kereta. So risau proses ni boleh mengakibatkan kedua-dua kereta ni mengalami kerosakan lah, especially pada bahagian ECU. Tidak disyorkan lah. Jadi untuk proses ni ialah merupakan alternatif yang terakhir lah. Sekiranya kereta yang kita nak charge tu tersadai di jalan raya dan sebagainya, kita nak menolong kawan kita tu, so kita boleh gunakan kaedah inilah. Namun tak disyorkan sangat. Okey, kita boleh hidupkan kereta. Okey, so seterusnya kita hidupkan kereta tersebut. Okey, pastikan kereta member yang perlu dicas ataupun weak battery, jangan start kereta yang weak dulu. Kalau di start di weak pada kenderaan yang weak, mungkin kedua-dua bateri akan menjadi flat. So pastikan kereta yang good battery itu dihidupkan terlebih dulu. Okey. Jadi apabila kita menghidupkan kenderaan yang good battery, proses pengecasan akan berlaku di mana alternator kereta yang good battery ni akan mengecas bateri pada kereta yang weak battery ataupun yang bateri ni ada masalah. So proses current akan melalui bahagian positif bateri tersebut dan kembali balik kepada bahagian negatif, tapi kita akan lalukan kepada body kenderaan dululah. Ini cara yang lebih selamat lah supaya tiada berlaku surge pada bateri tersebut. Sekiranya saya ambil terminal ni, saya terus direct kepada negatif bateri yang good battery, saya risau akan berlaku surge pada current dan mungkin akan menyebabkan komponen elektronik yang lebih mudah rosak jika ada surge current, dan akan menyebabkan komponen-komponen tersebut pun rosak. Okey, ini ialah kaedah safety yang sepatutnya diamalkan lah. Okey, apa yang diperlu buat selepas tu, okey, biarkan proses pengecasan berlaku. Untuk pastikan proses pengecasan berlaku dengan baik, yang good battery ni perlu RAM enjin dalam keadaan 1500 RPM ke atas, di mana sewaktu kelajuan tersebut alternator akan berfungsi dengan baik. Jadi proses pengecasan akan berlaku dengan lebih bagus. Okey, jadi kereta tu yang good battery ni perlu diramkan hingga 1500 supaya alternator tu berfungsi dengan optimum. Jadi proses pengecasan tu boleh berlaku dengan lebih cepat dan bateri tersebut boleh dicas dengan lebih baik. Okey, untuk beberapa minit, okey, lebih kurang 5 minit sebegitu, kita boleh hidupkan kereta yang weak battery. Okey, pastikan kenderaan yang good battery ni masih hidup. Okey, jadi kereta ni boleh kenderaan yang weak battery ni boleh dihidupkan. Okey, boleh di-crankkan dan menggunakan bateri yang telah dicas. Sekiranya kereta ni dapat dihidupkan, proses pengeluaran kabel boleh dilakukan. Jadi
biasanya kita akan buka negatif dulu. So kita keluarkan negatif, kita buang dulu negatif daripada good battery. Okey, kita keluar negatif yang weak battery. Kemudian kita keluarkan positif pada good battery dan seterusnya keluar pada positif pada yang kereta yang weak battery tadi. Jadi kereta ni dapat dihidupkan menggunakan kaedah ini, di mana kereta ni masih boleh menggunakan bateri yang telah kehabisan voltage tadilah. Okey. Cuma pengguna ni perlu standby ataupun perlu bersiap sedia sekiranya masalah ni berulang. Sekiranya masalah ni berulang, kemungkinan bateri ni mungkin dah tidak begitu bagus dan perlu digantikan dengan bateri yang baru. Okey, terima kasih.